إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما آمين. بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, doakan semua berada dalam keadaan yang sehat insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita nak menyambung perbincangan kita dalam bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Baik, pada sesi yang lepas kita berbincang tentang apa? Kata-kata tunjuk ni, isyarah. Tentang isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Isim isyarah. Tentang kata tunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai isyarah. Isyarah. Dan dia masuk kumpulan besarnya adalah isim. Masuk dalam kumpulan isim. Baik. Maka pertama, bila kita sebut tentang tunjuk, kita nak melihat kepada kedudukan ataupun tempat itu. Pertama dia dekat. Kemudian dia jauh. Jauh. Kita nak tunjuk satu yang dekat ataupun satu yang jauh. Baik. Untuk isim isyarah yang dekat, berapa banyak kata nama tunjuk yang kita ambil? Hazah, hazih. Dua. Ada dua. Hazih. Maskulin dengan feminin. Feminin, hazah, untuk maskulin dan juga feminin. Okey, baik. Kita ada untuk maskulin dan juga untuk feminin. Kita kelaskan maskulin dan juga feminin. Baik. Kemudian apa lagi? Kita ada dari sudut bilangan orang. Bilangan orang, bilangan benda. 3. Hazani. Jadi kita ada untuk gender dia dan kita ada untuk bilangan dia, berapa semua. Baik. Maka apakah dia perkataan-perkataannya? Hazani. Hazihi. Hazah maskulin, hazihi feminin. Feminin. Hazihi. Baik. Hazihi feminin. Baik. Hazah maskulin. Satu lagi. Hazani. Untuk haulai. Haulai. Haulai itu untuk lebih daripada 3. Mereka lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Baik, maka kita ada 3 untuk yang dekat ini. Kan secara umumnya kita ambil 3, haza, hazihi dan juga haulai. Ada satu lagi iaitu hazani. Hazani. Kan? Kedua. Hazani ini ada digunakan dalam Quran cuma dia tak banyak. Maka yang untuk permulaan kan kita nak beri perhatian pada 3 yang awal ni dulu. Dan haza, hazihi dan juga haulai, sebab ini yang paling banyak sekali digunakan dalam Al-Quran. Haza ni ada tapi dia hanya satu atau hanya dua tempat saja digunakan dalam Quran, yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Selain daripada yang ini tak ada digunakan dalam Al-Quran. Baik, untuk jauh pula, apakah perkataannya? Tilka, zalika, pertama ulaika, kemudian kita ada tilka, zalika, ulaika, dan kita ada satu lagi ulaika. Jadi ada 3 juga yang kita ambil, walaupun kalau belajar bahasa Arab dia ada berapa? Yang ni ada 2, yang ni ada 2, yang ni ada 1. So total ada 5. Kan? Tapi kita hanya ambil 3 sahaja untuk dekat dan 3 sahaja untuk jauh. Tapi saya bagi 4 lah untuk dekat ni, tapi untuk kita fokus, boleh fokus pada 3 yang dekat dan 3 yang jauh ini sahaja.
hadza, hadhihi, haula'i, zalika, tilka dan juga ulaika. Ini total 6 lah untuk isim isyarah pada tahap awal ini yang kita ambil. Itulah kita ambil yang paling kerap ataupun selalu digunakan, diulang di dalam Al-Quran. Baik. InsyaAllah hari ini kita melihat pada masih lagi dalam isim isyarah. Kita masih lagi dalam isim isyarah, bahagian kata nama tunjuk. Dan malam ini insyaAllah kita nak melihat pada kata nama tunjuk yang digunakan dalam Al-Quran. Yang digunakan dalam Al-Quran. Selalunya kalau kita belajar bahasa Arab, inilah dia 6 yang kita akan belajar, inilah kan. Bentuknya ini je, zalika, tilka, ulaika, kemudian ada untuk 2 orang kan, zanika, tanika. Inilah bentuk yang begini sahaja kita akan belajar. Tapi sebab kita fokus pembelajaran kita adalah Al-Quran, maka kita kena ambil lah, kena pelajari juga apa yang Quran gunakan, walaupun dia bukanlah bentuk kebiasaan yang digunakan oleh orang Arab. Kalau nak cerita tentang bersembang guna perkataan-perkataan ni memang boleh kata hampir tak adalah digunakan perkataan ini. Baik, perkataan yang mana? Baik, penggunaan dalam Quran yang pertama, ini perkataannya hanya ada pada isim isyarah untuk jauh. Isim isyarah untuk jauh sahaja. Baik, yang pertama ialah zalika. Zalika, dan inilah bentuk penggunaan asas untuk isim isyarah jauh. Dan kalau belajar bahasa Arab dan untuk komunikasi, inilah yang bentuknya yang akan dipelajari, zalika untuk maskulin dan tilka untuk feminin. Memang ini aja bentuk yang akan dipelajari sahaja. Tapi bila lihat dalam Al-Quran, Al-Quran menggunakan beberapa bentuk yang lain untuk isim isyarah jauh atau kata nama tunjuk jauh ini. Baik, pertama kita akan jumpa dalam Quran zalikuma. Zalikuma. Bezanya pada apa? Bezanya pada dhamir yang berada di belakang tu. Kan? Dhamir yang berada di belakang. Baik. Seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, kan, perkataan zalika ini kita kalau dipecahkan dia akan membawa makna apa? Za ini dia menunjukkan kepada Gender. dia ataupun jantina, kepada benda yang sedang diperkatakan ataupun ditunjuk itu. Li ini dia menunjukkan kepada jarak dia, kan, dekat ataupun jauh. Ka ini merujuk kepada apa? Ka ini merujuk kepada orang yang sedang Bilangan, Ustaz. Orang, dia tak rujuk pada bilangan, dia rujuk pada orang yang sedang kita bercakap dengannya. Orang yang sedang, panjang jadinya. Orang yang sedang apa? Apa kita sebut? Mutakallim, orang yang sedang bercakap. Orang yang sedang kita bercakap. Orang yang sedang kita bercakap. Macam tu. Kalau dalam dalam bahasa Arab, pendek je lah perkataan dia, mutakallim. Orang yang sedang kita bercakap dengan dia. Maaf, bukan mutakallim, mukhatab. Orang yang sedang kita bercakap dengan dia. Baik. Maka itu pembahagian dia. Dan dalam Quran Allah gunakan zalikuma. Yang pertama, kemudian ada digunakan zalikum. Zalikum. Perbezaannya adalah pada dhamir yang berada di belakang, kan. Ka ni dia adalah dhamir. Kan, kuma dhamir.
kum adalah dhamir untuk antum. Maka bezanya adalah pada dhamir di belakang itu. Zalikuma dan juga zalikum. Zalikuma untuk 2 orang, manakala zalikum adalah untuk ramai, 3 orang dan ke atas. Kemudian Al-Quran menggunakan untuk bentuk feminin. Untuk bentuk feminin, tilka. Baik. Pecahannya sama, ta ini menunjukkan gender, lam menunjukkan jaraknya, dan ka ini menunjukkan orang yang sedang kita bercakap dengannya. Orang yang sedang kita bercakap dengannya. Ustaz, feminin dia tilka ke tilki, Ustaz? Tilka. Baik. Tak ada tilki. Tak ada. Dia. Dia memang guna tilka sahaja. Feminin ini adalah feminin pada benda yang dirujuk. Pada benda yang dirujuk. Bukan pada orang yang sedang kita bercakap dengan dia. Feminin pada benda yang dirujuk. Adapun kalau kata kita tengah bercakap dengan seorang wanita kan, kita tetap guna zalika ataupun tilka juga. Dia tak tukar jadi tilki. Dia tak tukar jadi tilki. Sebab dekat Ustaz kan, sebab dekat direct dengan dia kan. Direct dengan dia. Sebab ini penggunaan biasa, kita sebut penggunaan dalam Al-Quran. Kalau penggunaan biasa memang orang akan guna zalika dan juga tilka sahaja. In fact, kalau kita belajar bahasa Arab pun mungkin kita tidak didedahkan pun dengan pembahagian za ini apa, lam ini apa dan juga ka ini apa. Sebab apa nanti dia akan orang akan jadi tambah pening kan, sebab tak perlu pun ambil je zalika. Tapi sebab Quran menggunakan bentuk yang berbeza, maka perlu diterangkan kenapa yang ini zalika, yang ini zalikuma, dan apa maksud dia. Apakah pecahan yang ada pada satu perkataan itu. Dan kalau kita tengok zalika dia umpama satu perkataan je kan. Satu perkataan je. Tapi rupa-rupanya dia membawa, setiap huruf tu ada membawa makna yang tersendiri kan. Setiap huruf bawa makna yang tersendiri. Kalau nak cari dalam bahasa lain setakat yang kita tahu wallahu alam. Dan yang boleh nak bawa setiap huruf itu ada misinya masing-masing. Kan, tersendiri. Tak perlulah panjang nak menceritakan mengenai sesuatu. Tilka, tilkuma dan juga tilkum. Tilkuma dan juga tilkum. Sama, tilkuma menunjukkan kepada 2 orang. Mana yang 2 orang? Yang 2 orang pada kuma ini. Pada kuma. Ramai pada mana? Pada kum ini. Zalikum ataupun tilkum. Maksudnya ia sedang nak bercakap kepada ramai orang. Zalikuma dan juga tilkuma. Dia sedang nak bercakap kepada 2 orang. Baik, kita lihat contoh dalam Quran. Kita lihat pada contoh zalika tilka, kita tak tengok contoh lah sebab kita dah lihat sebelum ini. Kita lihat pada baki 4 ini. Zalikuma, zalikum, tilkuma dan juga tilkum. Kita lihat contoh pada surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat yang ke-37. Kita buka pada mushaf sebab kita nak lihat pada terjemahannya nanti. Pada muka surat 239, muka surat 239 surah Yusuf. Baik. Surah yang ke-12 ayat yang ke-37. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, kita baca boleh sama-sama, kita baca separuh. Separuh je ayat ni sampai pada perkataan kita nak ambil. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي.
Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Baik, terjemahan. Dia yakni Yusuf berkata, makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebahagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Baik. Dalam terjemahan zalikuma, terjemahannya okay. Kalau terjemahan perkata diletakkan apa? Kita lihat sekejap. Ayat mana Ustaz? Pada kamu Zalikuma. Oh, yang demikian itu. Yang demikian itu. Terjemahan saya pun letakkan demikian itu. Baik, ada yang lain? Ada dalam terjemahan diletakkan lain? Yang datang pada kamu berdua. Ya'tikuma. Tak, zalikuma. Zalikuma. Zalikuma, bawah sikit. Zalikuma. Demikian itu Ustaz. Demikian itu. Demikian itu. Baik, letakkan demikian itu. Baik. Maka dalam ini kan kita lihat daripada awalnya dia kata la qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Kemudian dia guna zalikuma. Kan? Baik. Bila guna zalikuma, mesti ada beza dengan zalika dan juga zalikum. Kalau kita lihat pada terjemahan kan pada ayat yang guna kazalika, terjemahannya yang demikian itu juga. Sama dengan terjemahan zalikuma, sama terjemahannya. Sedangkan kalau tengok detail, terjemahannya berbezalah sebab perkataannya adalah berbeza. Baik, maka apa yang ada pada zalikuma? Zalikuma ini, kan za ni nak merujuk kepada apa? Gender. Gender dia. Maksud dia subjek yang tengah dicakapkan itu. Mengenai apa? Baik, takbir mimpi. Dalam ayat ini subjeknya ialah nabba'tukuma bi ta'wilihi. Subjeknya ialah mengenai takwil itu. Baik. Maksud dia nak menunjukkan Kuma merujuk kepada siapa? Kuma. Kepada dua orang. Dua orang yang Nabi Yusuf sedang bercakap dengan dia. Maka dikatakan zalikuma. Takwil mimpi itu hai kamu berdua, kan? Ataupun hai kamu berdua yang demikian itulah. Dia macam tu. Kan? So dia ada juga mention mengenai siapa yang sedang kita bercakap dengan dia. Dan dalam ayat ni Nabi Yusuf sedang bercakap dengan dua orang. Yang pertama yang bertanya tentang takwilan mimpi. Maka seolah terjemahan panjangnya sikit ialah apa? Hai kamu berdua, yang demikian itulah takwil mimpi. Ataupun wahai kamu berdua, itulah takwilan mimpinya. Begitu terjemahannya. Maka Kuma dia merujuk kepada orang yang kita sedang bercakap dengannya. Baik. Itu contoh dalam Quran. Untuk zalikuma hanya sekali itu sahaja yang digunakan dalam Quran. Pada ayat yang tadi. Baik. Kemudian kita lihat pada zalikum. Penggunaan saya. Dalam konteks ni macam mana kita nak nampak dia dekat tu? Dia dekat tak, dia jauh. Ni Jauh zalikum. Zalikumah jauh dia. Zalikum untuk jauh kan. Tadi zalika dia untuk jauh. Kan? Baik. Nanti pada bahagian tadabbur kita akan lihat kenapa penggunaan jauh ni lah. Penggunaan jauh ni nanti. Kan? Nak tanya tadi tu macam mana? Mimpi tu jauh kot Ustaz. Apa dia? Mimpi tu jauh kot. Mimpi tu jauh kot. Mimpi tu jauh, mungkin mimpi tu jauh. Baik. Antaranya ialah dalam perihal takwil mimpi Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf kata zalikuma, wahai kamu berdua, yang demikian itu jauh. Maksudnya apa? Sesiapa yang tidak mendapat Baik, kita lihat pada ayat itu tadi.
Nabi Yusuf cakap apa? Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Takwil mimpi yang Nabi Yusuf dapat itu adalah ilmunya ataupun perkara itu diajarkan oleh Allah SWT. Maka sesiapa sebenarnya nak capai kepada tahap yang boleh takwil mimpi, dia bukan senang, dia bukan mudah. Dia umpama satu perkara yang jauh, yang bukan mudah Faham, untuk dicapai. faham. Maksudnya bukan boleh sesiapa je boleh nak takwilkan mimpi tu. Pergi main tanya sesiapa saja. Hatta main pergi tanya dekat orang alim pun tak semua yang boleh memberitahu mengenai takwil mimpi yang benar. Kalau dia kelentong itu lain ceritalah. Ni takwil mimpi yang benar. Kan? Kerana ia adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT. Dia satu ilmu yang istimewa, kan? Satu ilmu yang khas, yang khusus, yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka sesiapa nak menyampaikan diri dia kepada ilmu takwil mimpi ini, dia satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan yang panjang nak sampai kepada situ. Dia bukan satu ilmu yang biasa, yang boleh pergi masuk kelas belajar, tak. Dia satu kurniaan, satu kurniaan. Wallahu a'lam. Baru faham. Maka digunakan jauh. Okay. Itulah antara perkara-perkara yang Allah dah bagi, kita kena lihatlah kenapa digunakan perkara itu. Baik, kita nak lihat pada surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-95. Ia berada pada muka surat 140. Muka surat 140. Ayat 95, surah Al-An'am. Baik, kita baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Terjemahan. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Baik. Kita lihat pada penghujung ayat yang ke-95 ini. Itulah zalikumullah. Zalikum. Disambungkan kumu kerana Allah yang disebab itu ada alif lam, disambungkan zalikum. Ayatnya ialah zalikum. Baik. Maka Allah menyebutkan mengenai apa? Allah cerita dalam ayat ke-95 ini mengenai diri dia. Kan? Allah lah yang telah membelah ataupun menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Membelah tu maksudnya apa? Membelah keluar apa? Mula keluar pucuk, kan? Mengembang menjadi pokok. Siapa yang membelah itu? Allah lah. Faliqul habbi wan nawa. Dia yang membelahkan itu. Dan kalau kita main belah sendiri, kan? Apa? Macam nak tanam toge tu, kan? Main belah je kacang hijau tu sendiri, dia jadi tak keluar tak? Tunas tu dia tak keluar, kan? Belahlah berapa banyak pun kita akan menyebabkan dia mati, kan? Walaupun niat kita nak membantu dia hidup, tak kita belah je dia akan mati. Siapa yang boleh membelah, menjadikan biji benih itu terbelah lalu keluar tunas anak yang baru? Allah sahaja. Allah sahaja. Dia melakukan perkara itu. Ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini siapa yang melakukannya adalah
adalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah kata zalikumullah. Kan? Dan terjemahan diletakkan yang demikian itu juga. Kan? Terjemahan lain letakkan apa? Saya lihat terjemahan Quran saya kejap. Ayat 95. Demikianlah Demikian itu. kekuasaannya. Demikianlah kekuasaannya. Terjemahan saya letakkan demikian itu dalam kurungan kekuasaan. Kekuasaannya. Sama dengan saya. Baik. Maka terjemahannya sama. Dan demikian, yang demikian itu. Sama dengan zalikuma tadi kan. Bunyinya. Zalikuma. Jadi kalau kata sama, kan, maka perkataannya pun patutnya samalah. Tapi kenapa terjemahannya sama tapi teks Arabnya berbeza? Begitulah. Dalam terjemahan dia tak boleh nak masukkan semua makna terjemahan. Kalau dimasukkan, dia akan jadi panjang, dia mungkin akan jadi sukar difahami, ataupun nanti orang akan tercari-cari kat mana datangnya kamu berdua ataupun kamu ni. Kan dia orang tak boleh nak nampak. Maka sebab itu ada sebahagian yang tidak dimasukkan, yang tidak mengganggu terjemahan. Tapi untuk orang yang dia nak tadabbur, maka setiap huruf itu, setiap makna untuk huruf itu berharga. Kenapa? Kerana Allah memang letakkan spesifik dia berada pada ayat itu di tempat itu. Maka zalikumullah. Allah cerita tentang semua ni, Allah kata ini semua, itu semua ini. Allah nak suruh siapa yang bagi perhatian? Allah nak suruh kamu bagi perhatian. Nak suruh kamu bagi perhatian kepada siapa? Kepada Allah. Kepada kekuasaan Allah. Ini Allah cerita semua benda ni. Benda ni kita sebenarnya tahu tak? Maksudnya ada zat yang menghidupkan, menumbuhkan biji benih. Ada zat yang menghidupkan sesuatu daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kita tahu tak semua benda tu? Kita tahu je semua benda tu, kan? Tapi kenapa Allah sebutkan dalam ini? Sudah tentu untuk nak kita sedar mengenai perkara tersebut. Lalu Allah kata zalikumullah. Wahai kamu semua, itulah dia kemampuan ataupun kudrat kekuasaan Allah. Apa yang dia boleh lakukan. Maka Allah cerita semua ini dalam Al-Quran. Dan Allah jadikan semua ini di alam yang nyata, yang kita boleh lihat dengan mata. Untuk siapa? Dia adalah untuk kaum ini. Dia adalah untuk kamu. Tidak ada untuk orang lain. Untuk kamu. Kenapa Allah beryaya nak menjadikan bermacam-macam ini untuk kamu? Dalam Quran pun siap sebut lagi supaya kamu ini semua untuk kamu. Kenapa? Kerana Allah nak kamu ini, kaum ini, sedar akan keperluan untuk dia mengabdikan diri kepada Tuhan yang namanya Allah. Itu je yang Allah nak. Allah suruh kita untuk mengabdikan diri kepadanya, maka Allah bantu kita untuk menundukkan hawa nafsu ini, kan? Dengan Allah tunjukkan kekuasaan Tuhan yang kita kena abdikan diri. Barulah kan orang kalau kata dia nak kerja dengan seseorang, kan, dia tahu bos dia ni somebody, bos ni jawatan ini, dia punya pangkat ini, dia punya harta banyak ini, perniagaannya besar ini, pengaruh dia besar ini, lagi seronok tak nak kerja? Lagi rasanya macam, syok, bos aku memang hebat, bos aku ramai orang kenal, lagi power. Orang bawah lagi seronok nak kerja dengan orang yang dia lagi banyak power. Maka ini semua nak menambahkan rasa apa? Rasa nak mengabdikan diri dan nak menundukkan nafsu tu. Sebab bila nak mengabdikan diri, nafsu tu yang kena ditekan. Maka Allah nak bantu kita untuk menundukkan nafsu agar mudah mengabdikan diri kepada Allah. Maka Allah ceritalah semua benda-benda ni, Allah jadikanlah semua benda yang ada di dalam dunia ini. Semuanya adalah untuk siapa? Zalikum. Adalah untuk kamu. Baik. Ya saya. Saya nak tanya pasal ni. Isim isyarah ni Ustaz. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Dia refer kepada itulah kita kena fahamkan dalam konteks ayat ni Ustaz. Maksudnya apa betul. ya? Betul. Kalau kita tengok macam tu je tak tahu ya Ustaz.
Kalau digunakan Kalau Ustaz terangkan baru faham apa dia. Macam takwil mimpi tadilah kan. Ya. Dia Maksudnya refer ke apa, dia refer ke apa. Maksudnya jauh kita nak buat benda tu. Ustaz kan nak pecahkan benih tu kita tak mampu buat benda tu. Ustaz Yelah. Ya Allah saja yang tu. Yelah, lepas Ustaz terang pun kita Yalah. tahu. Yalah kena ada dia mungkin kefahaman. itu je. Mari kita Kena- dengar apa Ustaz kata. Dia kena mungkin untuk permulaan mungkinlah, sebab apa kita macam kita baru dulu kan anak-anak belajar ABC 1 2 3 lah kan. Kalau tak diajar kan, tak tahu bila mula-mula belajar tu baru macam okey, kita rasa macam aku ni kalau tak ada cikgu ni memang takkan dapat lah kan. Dan kita rasa macam memang selama-lamanya kita kena belajar je dengan cikgu tu kan. Tapi akhirnya kita sedar bahawa bila kita dah biasa dengan benda tu, kita akhirnya boleh je kenal huruf dan membaca dan membaca sendiri kan. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini mungkin sebagai pembuka mata kan, kerana bila belajar bahasa Arab dia akan apa yang akan terjadi pada seseorang itu, dia akan la'allakum ta'qilun, dia akan berakal kan. Surah Yusuf kata la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu akal tu berfungsi, akal tu berjalan. Maka ini permulaan kan. Mungkin lepas ni macam kita nak tanamkan cara fikir. So lepas ni bila kita nampak zalikum zalika kan, kita akan lebih macam okey, duduk kejap, fikir. Buka terjemahan, dia tengah cerita tentang apa benda kan. Begitu. Maka ini untuk pencetus pembuka jalan sahaja untuk lepas ni bila kita nampak isim isyarah zalikum, zalika, kita akan duduk sekejap dan macam ini penting. Ini bukan hanya setakat kata tunjuk kan. Mesti ada perkara atau sesuatu kenapa Allah gunakan zalika. Kenapa Allah tak gunakan haza mungkin kan. Itu pun perbezaan. Kenapa tak gunakan haza? Kenapa guna zalika? Kan itu benda-benda yang kita fikir. Tapi perkara itu dia akan jadi bila kita mula menghargai setiap perkataan tu. Dan waktu itulah dia akan jadi la'allakum ta'qilun. Akan sampailah pada tujuannya, akal tu akan berfungsi. Kan dia akan membuat seseorang itu berfikir dengan hanya belajar bahasa. Kan, dengan hanya belajar bahasa, tapi bukan kita belajar bahasa yang bersembang itu kan. Kalau kita belajar bahasa Arab untuk bersembang, berfikirnya tak sama dengan kita berfikir bahasa Arab Quran. Setakat yang kita dah belajar, kita tahu ya. Kita ni secara literal kita tak boleh tahu apa yang nak ditunjukkan. Bezanya perasan tak? Apa dekat yang jauh. Aku pusing kepala nak tunjuk apa sebenarnya ni. Bezanya ialah apa? Perasan tak bila kita belajar bahasa Arab Quran ini kan, dia membuat kita berfikir dan akhirnya bawa kita ke mana? Tafsir, tadabbur. Dia akan seronok membaca. Dia akan bawa kita akhirnya pergi kepada Allah balik. Akhirnya bawa pergi kepada Allah. Itu baru betul ta'qilun. Ajak kita berfikir dan akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya kita akan kata ya Allah. Lepas tu tuflihun. Tuflihun. Insya-Allah. Yeah. Itu yang akhirnya orang yang ulul albab kan, akhirnya dia akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Kan ya Allah, kau tak jadikan semua ni sia-sia. Kan? Ya Allah, kau tak jadikan zalikum sia-sia. Zalika tak sia-sia kau letakkan dia dalam ayat ni. Semuanya ada makna. Kan? Semuanya di atas keterbatasan ilmu lah. Saya personally pun ada waktu yang saya tak boleh nak terangkan kenapa ini dan juga kenapa ini atas keterbatasan ilmu yang saya ada. Silakan Haji. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kekuasaannya menumbuhkan biji benih, yakni dari yang hidup dari yang mati. Yang mati dari hidup tu apa Ustaz dalam ayat ni? Apa yang Allah rojokkan? Baik. Pertamanya ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang kedua mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu kita biasa. Manusia lah. Manusia kan. Tumbuh-tumbuhan kan. Macam biji benih itu kan mati keluar situ yang hidup. Baik. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa yang mati kemudian keluar daripadanya yang hidup? Apa dia? Mati daripada hidup. Sesuatu yang mati dari situ keluarlah
hidup. Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksud dia hidup. Ke macam mana? So, macam mana? Mati daripada Yang mati dari yang Mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Pertama dia mengeluarkan yang hidup dari mati mati. daripada Maksud dia satu hidup. yang mati keluar hidup. Yang kedua mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksud dia benda tu dia hidup, keluar daripada dia benda yang mati. Apa dia? Rasanya apa? Apa yang kita terfikir? Saya rasa kita selalu baca ayat ni kan. Kita baca pada Qulillahumma malikal mulk. Ada ke bahagian tu? Ada Ustaz, betul lah tu. Mayit. Kan mayit ke situ. Apa yang kita terfikir bila mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Mengeluarkan yang mati. Telur. Keluarkan telur mati Telur daripada apa pula? hidup. Boleh juga. Telur mati. Bukan telur. Keluarkan ayam dari telur. Bukan? Ataupun telur dari ayam. Mengeluarkan yang mati daripada hidup. Bolehlah telur. Tapi telur tu Baik. Ayam tak mati masa dia keluar telur. ayam hidup, telur mati. Tapi bila telur dia ramkan dia hidup. Baik. Untuk perkara ini kan para ulama bersisi pendapat mengenai makna ataupun tafsiran mengenai ayat ini. Maka ada beberapa pendapat. Antaranya ialah disebutkan mengenai keluarnya orang kafir daripada orang beriman. Keluarnya orang yang kufur daripada orang beriman. Sebab maksudnya apa? Kerana orang beriman hatinya itu adalah hati yang hidup, maka dia hidup di sisi Allah pada pandangan Allah. Orang yang kafir dia adalah orang yang hatinya mati, maka dia seolah badannya mati kan di sisi Allah. Macam yang Nabi SAW sebutkan mengenai orang yang ingat Allah dan orang yang tak ingat Allah. Ada tak baca hadis tu? Kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang diingat kepada Allah dan orang yang tak ingat kepada Allah, tak berzikir, tak baca Quran, dia umpama orang hidup dan juga orang mati. Baik, maka ini antara tafsiran ulama ialah keluarnya orang yang kufur kepada Allah daripada diri orang yang beriman. Maksudnya mungkin ibu bapanya itu beriman tetapi anaknya itu orang yang kufur kan kepada Allah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ada yang menyatakan maksudnya ialah kehidupan dan juga kematian secara hakikatnya, kehidupan dan juga kematian. Itulah apa? Allah dia menjadikan seorang manusia itu hidup daripada umpamanya macam air mani yang macam mati. Ini macam mati. Tak ada kehidupan. Maksudnya air mani tu kalau kata jatuh atas tanah dia akan habis macam tu je lah. Kan? Dia tidak hidup pun. Tapi daripada yang mati itu Allah jadikan sesuatu yang hidup. Dan begitu juga daripada sesuatu yang manusia yang hidup, Allah keluarkan daripada dia yang asalnya janin. Janin itu pada asalnya dia mati. Yang dia mati belum lagi hidup. Sebelum Allah berikan kepada dia roh, Allah berikan kepada dia nyawa, dia adalah satu benda yang mati. Kan dia macam satu gumpal darah saja. Kan? Satu darah kecil saja. Dia mati. Maka dia berada dalam badan orang yang hidup. Maka Allah keluarkan daripada badan manusia, iaitu yang hidup itu, sesuatu yang mati. Itulah asalnya manusia itu daripada hanya seketul darah yang
yang mati. Wallahu taala alam, itu antara kan antara contoh yang para ulama sebutkan, dan ada beberapa lagi pendapat para ulama mengenai mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Memang Wallahu Ustaz, alam. it makes sense lah. Betul Ustaz. Mungkin nanti boleh kongsikan lagi, saya buat lagi bacaan dan kongsikan nanti insya-Allah. Ustaz, bukan ke macam ni? Ustaz kena unmute. Macam biji benih tu kan dikeringkan dulu kan? Keringkan dah mati dah kan? Ya. Macam kacang tu semua dah mati kan? Tapi bila direndam dia hidup lah balik jadi togeh. Betul Kak. Ya betul. Betul. Sebab dia banyak Ustaz, daripada penerangan Ustaz tu banyak benda boleh kita, macam daripada tidur kita mati, lepas tu kita hidup balik. Betul. Betul. Dah masuk alhamdulillah. Masya-Allah. Kan sebab dia semualah, dia tak berkait dengan betul. tumbuh-tumbuhan kan, dia masuk binatang dan dia masuk kita juga sekali, hati kita padanya. Kan mengeluarkan yang hidup dan juga yang mati boleh juga dimasukkan dengan mungkin malam dan juga siang kan. Malam dia macam mati kan, siang dia adalah kehidupan kan. Dalam surah An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu penghidupan, satu yang hidup dan untuk mencari rezeki. Wallahu alam. Kalau dilihat pada Quran mungkin dia akan membawa kepada banyak perkara-perkara ini, tapi yang penting dia pastinya ada kaitan dengan kita, dan sudah tentunya dia menunjukkan kehebatan Tuhan yang boleh mengeluarkan sesuatu itu daripada benda yang mati kan. Dan kita ni untuk berada lahir di atas muka bumi ini satu perkara yang miracle sebenarnya. Tapi kita rasa macam biasalah bayi lahir ke dunia kan, kita lahir ke dunia macam biasalah kan. Tapi kalau kita lihat proses kita nak sampai ke dunia, kita rasa mudah ke senang ni? Kita rasa tahu-tahu dah ada je. Tahu-tahu dah ada kan. Sepanjang hidup seorang wanita menghasilkan lebih kurang berapa banyak telur dia hasilkan seorang wanita? Berjuta-juta lemon. Mengikut kajian, seorang wanita dia menghasilkan beratus-ratus ribu telur oleh seorang wanita. Seorang lelaki pula menghasilkan ratusan juta ataupun bilion sperma di sepanjang hidup dia. Kan? Maka kita yang lahir ni hasilnya daripada terpilih daripada sikit ke terpilih daripada banyak? Banyak. Kita terpilih. Kemungkinan kita untuk lahir kan sebenarnya adalah satu per beberapa ratus bilion sebenarnya setiap pada kita. Kalau kita baca kajian, satu daripada berapa ratus bilion kita ni lahir. Maka setiap pada kita adalah orang yang istimewa, yang Allah pilih, bukan calang-calang orang yang dipilih untuk lahir di atas dunia ini. Ini semua adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita saling menghargai antara satu sama yang lain. Kadang kita tak berapa nak menghargai orang lain kerana kita anggap alah dia ni orang yang remeh. Tak, setiap orang itu dia adalah yang istimewa, dihidupkan oleh Tuhan yang Maha menghidupkan sesuatu yang mati daripada yang hidup, menghidupkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Baik. Kemudian kalau kita lihat pada ayat yang ke bawah tu, ayat ke-99. Ayat ke-99, ayat yang panjang. Nanti boleh baca, sama Allah ceritakan tentang siapa? Allah cerita tentang diri dia juga lagi. Dan dia dah menurunkan hujan. Kat mana Ustaz? Ayat 99 tu. Ayat 99. Allah cerita tentang diri dia juga. Oh dia ni Zalikum ni. Okay. Menurunkan dari langit hujan, kemudian hujan itu tumbuhkan tumbuhan menghijau dan sebagainya, mengeluarkan hasil. Akhirnya Allah kata inna fi zalikum la ayat. Sesungguhnya pada, terjemahan letakkan pada yang demikian itu. Sesungguhnya yang demikian itu.
Baik, tapi pada yang demikian itu adalah banyaklah kan apa yang Allah dah sebutkan ke atas ni. Dan Allah mentionkan wahai kamu. Ni penting, wahai kamu. Maksudnya apa? Ini semua Allah cerita ni, ini untuk kamu. Maka kamu dengarlah betul-betul, berilah perhatian. Dan tengoklah betul-betul. Nak tengok apa? Tengoklah hujan yang turun pada langit itu. Tengoklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh selepas daripada hujan itu. Dia menghijau. Kemudian dia keluar buah. Kan? Macam-macam akhirnya kamu makan. Wahai kamu kena tengok semua itu. Kenapa? Kerana itu adalah laayatin. Dia adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ustaz, wahai kamu tu zalikum Ustaz. Kum tu wahai kamu. Kamu mereka kan? Kum kamu, hum yang mereka. Kamu. Mereka ramailah. Ramai. Dia akan ramai. Ya. Maka dia kiranya untuk kita lah. Kan? Maka kamu ini semua kena tengok semua. Ini adalah ayat-ayat. Apa maksud dia? Tanda-tanda. Bila gunakan ayat, itu menunjukkan sebagai tanda Tuhan itu ada. Untuk apa ayat ni semua? Supaya kamu semua beriman. Panjang tak cerita dia, Allah nak bawa ke mana? Allah nak bawa kepada supaya kamu beriman. Ceritanya panjang tapi nak bawa kepada satu perkara, iaitulah abdikanlah diri kepada Tuhan yang menjadikan semua itu. Itu je tujuan Allah nak cerita panjang-panjang lebar ini. Allah nak jadikan alam yang begitu kompleks ini, tujuannya satu je. Nak suruh kita betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sekejap. Dalam bahasa Arab, maksud saya dalam konteks bahasa Arab ni, zalikum ni kat mana-mana kita jumpa akan menunjukkan, refer kepada menunjukkan apa, the whole thing yang dalam ni, isi ni kepada Allah. I mean zalikum tu dalam konteks lah. Maksud saya saya nak fahamkan zalikum ni kan, isim isyarat tu. Kalau kita nampak zalikum ni, kita kena pause kejap, kita kata adalah Allah nak menunjukkan ada something. Betul. Betul. Allah nak kata tu. Pi tengok tu. Tengok tu. Soalan kata pi tengok tu. Kan? Soalnya Allah nak suruh pergi tengok semua benda tu. Suruh kamu ni, wahai kamu semua, zali tu, pergilah tengok semua benda-benda tu yang aku cerita tu, pergi tengok. Kan, maka kena duduk, bukan untuk tengok ayat yang Quran ini sahaja, kena duduklah pergi merenung hujan, pergi merenung langit. Tengok dan fikir. Tengok dan berfikir. Kenapa? Silakan. Ayat nombor 2 tu surah Al-Baqarah tu. Zalikal. Tunjuk. Zalikal kitab. Itu nak tunjuk apa? Itu je pada kitab. Itu dekat tu. Itu dekat. Maka itu jauh lah. Zalika jauh. Hazal dekat. Dia kata jauh, padahal kitab tu dah ada dah depan mata. Kenapa tu? Kenapa tu Ustaz? Kenapa? Bawa situ dia teringat. Kenapa tak Haza? Kenapa tak Haza? Betul. Soalan saya sebelum tu, kenapa sekarang baru timbul isu ni? Padahal dah berapa lama baca ayat tu? Kenapa sekarang baru timbul? Kenapa Haza? Kenapa Zalika bukan Haza? Baru belajar. Baik. Itu adalah perkara yang kita akan berfikir bila kita mula menengok pada perkataan-perkataan tu. Padahal dia dah ada dah dulu. Terjemahan dia tak letakkan itu, terjemahan letakkan ini, betul tak? Ini Al-Quran. Terjemahan tak letakkan itu. Kenapa terjemahan tak letakkan itu? Sebab kalau letak itu nanti orang kata kenapa itu? Padahal ini jauh. Quran ada dekat je, kenapa letak itu? Akan jadi panjang cerita pula. Sebab tu terjemahan dia letakkan ini Quran supaya orang boleh mudah nak tapi saya punya itulah. Letak itulah. Masya-Allah. Itulah Ustaz. Saya punya mana terjemahan letakkan itulah. Masya-Allah. Kan. Kalau terjemahan kita selalunya dia akan letak ini. Al-Kitab. Terjemahan saya letakkan kitab Al-Quran ini. Tapi dalam terjemahan perkata dia letak itulah. Tapi dalam terjemahan ayat penuh dia letak kitab Al-Quran ini. Ya, dia tak ada kitab Al-Quran itu. Bila ayat dia letak ini, tapi perkataan yang dia guna zalika, itulah kalau perkataan.
Itulah. Kenapa tu Ustaz? Dia tak ikut ragam bahasa Arab betul-betul. Bukan saya yang buat terjemahan tu. Barulah cakap. Tak, macam ni juga zalikum demikian itu. Dia bukan cakap mereka itu. Baik, nanti kita akan lihat pada antara perkara yang Tapi yang ni yang peliknya dia tulis bahasa Arab dia zalika, dia tak tulis hazal kitab. Tapi terjemahkan ayat kitab ini. Betul. Sebab nak menulis Al-Quran memang tak boleh kita ni. Sebab tu tak zalika. Masya-Allah. Ini pula mana dia? Itulah mungkin contoh mudah untuk kita lihat bahawa terjemahan dibawakan makna yang mudah untuk difaham. Bila kita lihat mula belajar pada bahasa, maka kita akan tahu okey maksudnya lain daripada yang terjemahan mungkin dia bawakan. ceritakan penurunan dia kot. Wallahu a'lam. Mungkin nanti sampai pada ayat perbincangan zalika kita akan sama-sama boleh kita berfikir kan. Kita duduk sama dan berfikir. Dah sampai kau zalika belum lagi. Saya nak tambah sikit tak? Silakan aja ya. Di sini walaupun dia cakap zalika, kenapa dia bunyi zalika ni pemahaman saya lah. Walaupun Quran depan mata, Quran dibaca, tapi sebenarnya pemahaman tu ambil masa yang panjang. Sampai habis umur kita tak faham lagi. Ini kita dah nak penghujung dah ni. Tak faham lagi. Kita aja Ustaz faham. Saya lah rasa kan. Betul. Saya setuju. Masya-Allah. Sebab tu Allah tu dia tahu kemampuan kita kan. Ni umur dah dekat 70 baru nak sedar. Pun sikit aja tu. Okeylah, boleh diterima. Okey. Masya-Allah. Menarik betul. Saya setuju. Masya-Allah. Baik. Maka zalika kan kata tunjuk dalam Quran dia bukanlah perkara yang kosong, perkara yang sia-sia. Bila dibawakan oleh Quran maka dia pasti ada perkara yang boleh kita ambil pengajaran untuk diri kita kan, lebih mengenal Tuhan, lebih tunduk, lebih menghargai Tuhan yang kita setiap hari sembah dan abdikan diri ini. Baik. Maka zalikum tadi kita ulang, bila sampai zalik maksudnya nak kena buat apa? Nak kena tengok benda-benda yang Allah ceritakan dalam ayat itu semua. Kenapa? Kerana Allah nak suruh kita yang memberi perhatian kepada bentuk-bentuk ayat itu. Baik. Nanti itu dia akan jadi menarik bila kita macam melihat pada perkataan itu, kita kaji dan kita fikir kenapa digunakan ini, dan itu. Baik. Maka itu antara contoh, dan dalam surah Al-An'am dia ada banyak ayat yang Allah gunakan zalikum. Dan nanti boleh lihat pada antaranya ayat 151 hingga ayat 153. Di penghujung ayatnya semua Allah guna. Kan ni menarik ayat 151 kan di penghujungnya baik, kalau lihat di skrin ayat 151 penghujungnya Allah guna zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Ayat 152 Allah guna zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ayat 153 zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. 3 ayat berturut-turut la'allakum sama zalikum dan belakang tu la'allakum semua lain. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Dan maka itu juga ya kan, bentuk ayat semua sama. Zalikum sama, wasakum sama, bihi sama, la'allakum sama, ta'qilun, tadhakkarun dan juga tattaqun. Ini antara perkara-perkara yang kita akan insya-Allah mula perasan bila kita mula perhatikan perkataan-perkataan yang digunakan dalam ketiga ayat ini, semuanya ada zalikum. Digunakan zalikum. Nanti boleh lihat pada ayat 151 hingga ayat 153 insya-Allah. Baik. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Pada surah Al-An'am. Baik, kita lihat contoh. Zalikum banyak digunakan dalam Quran. Ini ada banyak-banyak contoh menunjukkan banyak digunakan dalam Quran. Maknanya kum tu yang betul-betul Allah tekankan kum. Dan selalunya bila Allah sebut tentang kum, banyaknya tentang tentang bumi, tentang langit, apa yang penciptaan yang Allah telah jadikan pertama. Yang kedua, peringatan besar yang Allah berikan.
penghujung ayatnya Allah akan gunakan kum. Sama ada cerita tentang langit dan juga bumi yang Allah nak suruh kita tengok, ataupun yang kedua peringatan besar. Dan antaranya apa? Ustaz, sekejap. Nak tanya lah Ustaz. Saya pun nak tanya. Ya, You dululah. Tak apa. Ni Ustaz, kum ni, kalau Ustaz terang tadi, orang yang sedang kita bercakap dengannya. Ya. Kan? Jadi kum di sini, Allah bercakap dengan kita direct. Kita. Betul. Nak confirmkan tu lah tadi Zainal pun fikir macam tu. Betul. Okay. Konteksnya adalah Allah sedang bercakap dengan kita. Okay. Tapi kita tak faham. Tapi kita tak faham. Kan? Buat faham. So dia za tu Allah, okey. Tapi dia mereferkan apa yang dia dah cakap ke atas tu lah. Yang sebelum ni. Za dia refer kepada benda yang sedang diperkatakan. Benda lah. Benda yang sedang diperkatakan. Untuk isim isyarah, dia tak masuk kat situ siapa yang sedang bercakap, tak. Dia masuk pertama benda yang sedang dicakapkan, yang kedua jarak, yang ketiga siapa yang sedang dia bercakap. Jadi gender tu kan kita ada awal gender. Yes. Gender tu untuk benda yang sedang diperkatakan. Diperkatakan. Okey. Subject matter. The subject matter. Betul. Itu gender tu untuk itu, bukan untuk siapa yang sedang bercakap. Dia tak merujuk pada siapa yang bercakap. Okey. The subject matter lah. The subject matter lah Ustaz. Betul. Baik. Ustaz, silakan. Kalau yang jenis potong-potong tu, kalau kita boleh silap ke kalau kita potong zalikakum tu? Zalikum. Kalau kita nak potong untuk, kan selalu kita Ustaz kata okey boleh potong ayat tu. Okey, baik. Okey. Untuk ini saya tak galakkan untuk potong. Kita ambil semuanya dia adalah isim isyarah. Saya tak galakkan untuk potong. Kenapa tak galakkan untuk potong? Kerana nanti dia akan membawa kepada, kalau kita buat sendiri tak apalah, tapi kalau kita mungkin nanti bercerita kongsi dengan orang, maka dia akan bawa perbincangan yang nanti panjang. Kan, nanti panjang. Kalau kita berkongsi mungkin dengan orang yang sama-sama belajar bahasa Arab, boleh kalau kita nak kongsikan perkara ini, nak suruh potong kan. Tapi mungkin kalau kata nak berkongsi di public kan, saya tidak galakkan. Mungkin sebab orang tak belajar, mungkin dia wallahu alam lah, saya bimbang akan timbul lagi persoalan-persoalan yang panjang nanti kan, ataupun dia akan rasa susah dan sebagainya, wallahu alam. Maka untuk perkataan ini kan, saya galakkan untuk kalau kita nak kategorikan dia, masuk sahaja terus dia adalah isim isyarah. Sahaja. Isim isyarah sahaja. Sebab kalau kita nak potongkan pun dia sebab bila kita nak potong satu perkataan, kita nak kategorikan dia tiga kan, isim, fi'il ataupun harf, tiga tu kan. Maka bila kita potong, contoh ta ini dia adalah feminin kan, feminin nak masuk mana? Isim, fi'il, harf kan. Lepas tu nanti lam menunjukkan jarak nak masuk mana? Isim, fi'il, harf kan. Kuma mungkin dia dhamir, mudah untuk kita nak masukkan. Sebab tu dia akan jadi panjang, jadi mudahnya untuk semua yang kita ambil ini masukkan dalam kategori isim isyarah terus. Potong ini untuk apa? Potong ini untuk bila kita nak tadabbur dia. Bila kita nak tadabbur dia, waktu tu kita potong satu-satu untuk kita nak pecahkan yang ni wujud pada apa dan pada apa. Baik, ayat yang ke-22 pada surah Al-A'raf, pada muka surat 152. Surat 152. Baik, di penghujung muka surat itu saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Semua bentuknya bentuk dua, tengah cerita tentang dua orang, siapa? Tentang Nabi Adam dan juga Hawa. Dia bentuknya semua dua lah. Bentuknya dua. Ni pasal ni. Okey. Maka di hujung Allah kata antil kuma. Til kuma ni isim isyarah dia.
Baik, maka ta ini merujuk kepada gender, kan? Gender yang masculine ke feminine? Feminine. 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 Baik, maka feminine cari kan mana dirujuk? Dirujuk kepada pokok ni. Syajarah. Kepada syajarah, pokok ni, sebab pokok ni bentuknya feminin lah, ada tamar butoh kat belakang. Kan? Maka ta ini merujuk kepada pokok. Kuma merujuk kepada siapa? Nabi Adam dan juga Hawa. Dua orang ni. Maksudnya Allah sedang bercakap tentang kepada dua orang Adam dan juga Hawa mengenai apa? Mengenai pokok itu. Allah mentionkan. Maka subjek mattersnya adalah asy-syajarah ini. Pokok ini dia tengah bercakap kepada Adam dan juga Hawa. Baik. Yang terakhir ialah tilkum. Tilkum. Bunyinya kalau ramai. Tak ada bunyi sangat, bunyi apa? Bunyi isim isyarah. Kan? Ayat berapa? Ayat yang ke-43 pada surah Al-A'raf juga. Ayat yang ke-43 pada muka surat 155. Muka surat 155 pada penghujung ayat tu. Wa qala alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Baik, dan terjemahan dia letakkan apa? Itulah je kan. Itulah saja yang dia letakkan. Itulah syurga. Baik. Tengok pada teks Arabnya digunakan ta ini kita tahu dia adalah untuk muannas ataupun feminin. Merujuk kepada mana? Dia merujuk kepada syurga. Kepada syurga itu. Baik, dan kum ini dia tengah cerita tentang siapa? Tengok pada konteks ayat ini. Konteks ayat ini tengah cerita tentang syurga kot. Rasul. Dalam terjemahan nikmat-nikmat di syurga. Kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka. Siapa mereka ni? Orang beriman. Orang beriman. Ni naik atas sikit. Naik atas sikit. Home ini adalah ulaika ashabul jannah. Penghuni syurga. Ahli syurga, penghuni syurga. Jadi antil kumu kan, wahai kamu, itulah di syurga. Maksudnya Allah menyeru kepada siapa? Ashabul jannah, kepada penghuni syurga. Allah menyeru kepada penghuni syurga. Itulah syurga yang diberikan kepada kamu, mewarisinya dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya Allah seru nanti penghuni syurga, kamu tu penghuni syurga, Allah seru, dan umpama macam satu apa, kita kata majlis apa, kalau beli rumah tu majlis serah kunci, kan, panggil sebut nama seorang-seorang naik atas pentas tu kan, ni kunci, masuk, ni kunci, masuk kan. Tapi dibayar dengan apa? Dibayar dengan bima kuntum ta'malun, dibayar dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya usaha, amal soleh, dibayar dengan iman dan amal soleh ketika di dunia. Maka dapatlah nanti, masuklah majlis serah kunci nanti, kunci syurga. Maka kumu ini pada ayat ini konteks ini adalah untuk para penghuni syurga. Baik. Untuk tilkum ada banyak tak banyak. Untuk tilkum tak banyak. Ini saja contohnya dalam Al-Quran, dan antara keempat-empat yang lain ni, ni zalikuma, zalikum, tilkuma dan juga tilkum, yang paling banyak sekali dalam Quran ialah zalikum. Zalikum yang paling banyak sekali digunakan. Zalika. Dan dalam zalikum ini cerita tentang empat ni. Yang tak termasuk zalika dan juga tilka. Zalika dia lagi banyak lah. Zalika dia banyak. Cuma antara empat ini kan, yang domir ni adalah untuk kamu, zalikum yang paling banyak, dan kum ini paling banyak, maksudnya adalah untuk manusia umumnya.
Adalah untuk kita semua secara umumnya. Maksudnya banyak sebenarnya dalam Quran ini ayat-ayat yang Allah nak suruh kita ni tengok. Yang Allah panggil, mai sini tengok, mai sini tengok. Kan Allah nak tunjuk tu dia tengok, tu dia tengok. Maka pergilah cari ayat yang Allah sebutkan zalikum, apa yang Allah nak suruh kita perhatikan. Pertama ayat yang menggunakan zalikum, dia banyak cerita tentang langit dan juga bumi. Ataupun letakkan alam. Langit dan juga alam, apa yang berada di antara keduanya. Yang kedua, zalikum ini banyak digunakan untuk peringatan besar. Peringatan besar. Baik. Peringatan besar ni apa maksudnya? Peringatan yang sangat penting. Antaranya ialah yang Allah sebutkan innama zalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Allah bagi peringatan untuk kita lihat kepada siapa? Kepada syaitan. Besar tak peringatan untuk syaitan ni? Besar. Kenapa? Kerana sebab dialah ramai orang terhumban ke dalam neraka. Kan? Dalam neraka. Kemudian antaranya peringatan yang besar yang dalam Quran berikan apa? Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bighairil haqq. Peringatan tentang orang yang dia rasa bangga. Dia ada rasa ujub, ada rasa riak dengan diri dia. Kelebihan yang Allah berikan ketika mana dia berada di atas dunia. Dia rasa dia lebih daripada orang lain. Maka ini antara peringatan besar yang Allah gunakan zalikum pada ayat itu, yang kita boleh lihat dan kaji satu persatu ayat zalikum untuk melihat kepada peringatan besar ini. Allah tunjuk suruh kita tengok. Jangan sombong. Kan. Kadang alam dah dicipta, peringatan dah bagi tapi mungkin tak perasan. Banyak sangatlah ustaz ayat suruhan dan ayat larangan. Maka yang zalikum ni spesifik Allah tunjuk tu tengok tu. Ambil peringatan yang itu penting. Kan, untuk kita lihat. Wallahu taala a'lam. Baik, maka itu kita berhenti setakat itu untuk malam ini, untuk bahagian isim isyarah ataupun kata nama tunjuk yang penggunaannya digunakan dalam Quran. Untuk zalikuma, zalikum, tilkuma dan juga tilkum, boleh dikatakan hampir takkan dengar orang Arab cakap guna tu. Memang takkan dengar. Memang digunakan zalika dan juga tilka je. Memang tak dengar lah, yang lain-lain semua tu memang tak dengar. Dan kita belajar ni sebab apa? Sebab Quran guna. Maka kita kena lihatlah tentang bentuk perkataan ini. Kalau Quran tak guna, kita pun tak adalah belajar tentang perkara ini. Mungkin orang yang belajar bahasa Arab untuk komunikasi itu pun, dia pun mungkin tak tahu tentang zalikum ataupun tilkuma, zalikuma dan sebagainya, sebab memang tak digunakan pun dalam untuk nak bersembang. Wallahu ta'ala alam. Moga ada manfaat dapat diambil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Silakan. Itulah tadi nak minta Ustaz kupas zalika yang pertama tu. Alif lam mim zalikal kitabul. Boleh ke? Boleh, tapi kan kita simpan nanti sekali. Ya. Bila kita habis belajar nanti. Tadi Ustaz cakap ada kan nak tunggu nanti zalika. Takut nanti saya dah habis cerita, nanti kan orang dah tak masuk. Minggu depan tak ada orang dah nak masuk kelas. dah khatam zalika. Tak ada orang. Saya pandai strategi Ustaz. Tak adalah. Tak adalah saja usik je. Cuma nak kita simpan semua di hujung supaya kita tak distracted. Kita nak nanti bila kita sampai ujung, kita fokus itu hanya untuk tadabbur sahaja nanti, insya-Allah. Sebab kalau tak nanti cerita tentang tadabbur, kita tengah mood, sepatutnya mood belajar. Mood belajar adalah mood kita nak catch up point-point. Kan? Nanti bila tadabbur, dia kadang mood nak dengar. So nanti bila mood nak kena belajar, dia macam malas. Sebab hari tu mood nak dengar. Tiba-tiba nak kena catch up maklumat kan, nak kena tulis, dia akan jadi malas hati. So kita kumpul hari itu adalah hari mendengar. Siapa tak ada sipu, tak ada ini, Yusuf tak ada ya, Haji Yusuf tak ada ya. Yusuf tak ada. Padahal tak ada dengar suara dia. Selalunya dia yang awal. Dia yang awal saja. Itu ahli Arab. InsyaAllah. Dia pergi holiday Ustaz.
Oh, okey. Baik. Saya tak adalah, saya andai aja. Tapi tadi pun saya tengok kan ramai Haji Yahya mengeluarkan buah-buah tadabburnya kan. Masya-Allah boleh Bagus fikir. Bila kita fikir kan, insya-Allah mungkin perkara itu akan sampai. As long as dia tak ada bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis, dia insya-Allah perkara yang kita dapat kefahaman daripada situ kan. Sebab dia tadabbur, kita punya masing-masing punya kefahaman Cara, kita yes. tidak bertentang dengan Al-Quran dan juga hadis. Kadang Barulah rasa apa tu, macam keen nak tahu lagi, interesting lah. Kalau tidak tu tak dan ada dia lah. akan tambah seronok bila kita sendiri boleh dapat perkara tu. Ni lah aku rasa macam ni. Aku nampak macam ni. Dia akan jadi lagi seronok. Kita akan lagi nak buat kat ayat ni lah, nak keluarkan dia punya. Betul Ustaz, betul. Buah-buah Excited tu Ustaz. daripada sudut pandang kita. Betul. Insya-Allah. Orang in English, Ustaz, in English orang kata articulate. You articulate the subject. Okey, baik. Meticulously. Articulate. InsyaAllah. Perkataan tu dengar tapi tak biasa guna, jadi tak reti nak guna perkataan tu. Seni. Please explain. Kesenian. Ustaz dah tahu dah tu. Oh, apa? Kesenian. Okay? Bukan Ustaz. Articulate tu maknanya kita berfikir macam Ustaz cakap tu lah. Apa menggunakan akal berfikir. Itu articulate lah. Saya pun baru tahu Ustaz. Masya-Allah. Sebenarnya kan, siapa yang berkebolehan berbahasa Inggeris kan, kalau apa yang dia dah belajar ni dia kongsikan dalam bahasa Inggeris, sebenarnya dia lebih dekat dan lebih mendalam berbanding betul Ustaz, dalam bahasa Melayu kan. Sebab Ustaz, betul Ustaz. Kalau kita tengok bahasa Arab, dia satu perkataan aja. Membawa dah ada orang Arab dah faham dah, cakap dia pun cepatlah, satu perkataan aja. Bila datang bahasa Malaysia, 3-4 perkataan macam kaf, huruf apa tadi, huruf kaf jadi kan, kaf kan. Orang yang sedang kita bercakap padahal satu huruf hijaiyah aja. Bahasa Inggeris dia shortcut sikit lah, kurang sikit daripada bahasa Malaysia. Betul. English better, ini lagi dekat lah. Betul. Saya bila belajar Quran tadabbur, antara penyesalan saya ialah dulu tak fokus belajar bahasa Inggeris. Sekarang orang cakap boleh faham. Ustaz macam tu. Kita orang kata menyesal tak belajar bahasa Arab. Ustaz should be proud of yourself, because bahasa Arab dia lagi banyak makna, lagi kaya. Betul Ustaz. Bahasa Malaysia miskin, tak ada perkataan. Betul. Payah nak cari. Bahasa Inggeris pun miskin. Dia pun belajar ambil bahasa Arab. Copyright dari Arab juga dia. Okey, jom kita. Kalau kata sekarang ni ilmu dari sudut Quran tadabbur kan, penulisan dalam bahasa tolak bahasa Arab lah, penulisan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris banyak yang sangat baik berbanding bahasa Melayu. Lagi terkedepan sebenarnya ilmu-ilmu tadabbur ataupun tadabbur Quran ni dalam bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu kan. Jadi sebenarnya memang masya-Allah orang yang ada bahasa Inggeris lebih jauh kan. Antara buku yang saya baca ialah Arabic through Quran. Satu buku tu saya baca, 2 buku. Sebelum ni saya baca buku grammar. Buku grammar itu ditulis oleh orang putih. Bukan ditulis oleh orang putih. Lama dulu ditulis. Yalah. Kemudian saya jumpa satu lagi buku Arabic through Quran. Ditulis juga oleh seorang Mak Saleh juga. Dan kajiannya memang masya-Allah, saya kata rupanya kajian dalam bahasa Inggeris juga mudah. Dia shortcut untuk siapa yang tak larat nak pergi bahasa Arab, dia pergi kepada bahasa Inggeris. Kajiannya juga mantap, tapi tak sebanyak kalau pergi direct kepada bahasa Arab. Cuma agak kesian siapa yang hanya ada limit bahasanya pada bahasa Melayu. Memang kuranglah pembacaan yang boleh dibuat. Betul lah, kita kan banyak pinjam Arab juga. Banyak articulate bahasa baru, perkataan baru saya pada malam ini. Jazakumullah khairan. Articulate. Insya-Allah boleh gunakan nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Meluangkan masa pada malam ini, moga Allah nilai sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Banyak ilmu dapat hari ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Kak Noh. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa pula ni? Tak jadi.